Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan. Right. Waalaikumsalam Tuan Firdaus Aziz. Oh, awal hari ni. Awal join hari ni. Right. Jadi tuan-tuan, hari ni kita akan berkongsi berkenaan dengan satu topik iaitu berkaitan dengan kolam reban. Right. Dia sebenarnya term asal dia kolam ikan. Okay, tapi saya adjust sikit supaya dia jadi related lah sebab kita pun guide lebih kepada ayam kampung. So kita berkongsi cara ayam kampung, alright? Supaya lebih nampak jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Taufik Mokhtar, selamat datang. Okay, kita baru nak mula. Right? Jadi hari ni adalah 5 September, hari Sabtu. Episod yang ke-18 hari ni. Episod yang ke-18. Right? So nak dekat cukup 3 minggu ni. Alright? Lagi 4 hari. Okay. So tuan-tuan, sebelum kita mulakan dengan Al-Fatihah dulu. Supaya semoga apa yang kita share pada malam ini bermanfaat untuk kita semua. Alright, jadi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Siratal ladzina an'amta alaihim. Right, amin amin rabbil alamin. Jadi, ayuh kita mulakan. Alright, so hari ni kita tak ada shout out. Sebabnya dah habis dah saya nak share. Ada lagi. Cumanya kita nak open lah. Alright, kita nak open kepada orang ramai lah. Siapa yang berminat. Right. InsyaAllah sama ada malam ni ataupun pagi esok kita akan dia punya borang. Alright. So jom kita terus kepada topik kita pada hari ni iaitu kolam reban. Jadi tuan-tuan, sebelum itu saya ingin terangkan dulu berkenaan dengan kolam reban ni. Konsep dia apa? Right, so kolam, kejap lagi saya tunjuk gambar lah supaya tuan-tuan nampak lebih clear dengan apa yang kita ingin sampaikan. Alright. Cerita dia tuan-tuan tentang kolam reban yang saya share ni, right? Ilmu ni first time saya dengar adalah pada tahun 2017. Itu adalah first time saya dengar. Right? Tapi kita tak faham, kita tak buat dan sebagainya. Kemudian sampailah tahun 2019. Right? 2019 bulan 3. Right? Diberi peluang lagi sekali join. Yang 2017 tu program yang sama. Right? Tapi kali ni yang berbayar tinggi sikit lah. Right? So diterangkan tentang konsep ni. Tentang kolam. Macam mana kita daripada kolam orang lain, alright, kita masuk kat kolam kita. Okay. So dalam kolam ni kita tengok konsep ikan dulu So dalam kolam ada ikan kecil, ada ikan besar, ada mungkin kadang-kadang ada udang kan, ada geragau sesat, ada keli. Tapi fokus kita sebenarnya nak tangkap ikan let's say lah tilapia. Contoh, right? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Sofian, selamat datang ke live. Semalam saya buat, hari ni ada Chan join. Right? Alhamdulillah. So berkenaan dengan, itu adalah konsep kolam ikan. Right? So kolam di sini adalah di mana maksud dia adalah tempat berkumpul manusia. Right? Tempat berkumpul manusia. Right? Dan reban pula adalah prospek yang berpotensi berkumpul. So itu adalah reban. So untuk tak complicatedkan keadaan, contoh kolam saya bagi contoh kolam terus. Right? So ini adalah contoh kolam. So kolam kita ada banyak tuan-tuan. Kita ada kolam Facebook, kita ada kolam Instagram, LinkedIn, mungkin ada yang tak reti, it's okay. Kemudian kolam Google. So kolam Google ni contoh website lah. You pergi kat Google, you cari, then customer datang kat you sebagai contoh. Okay, so kolam Google dan juga kolam offline. Ini antara contoh kolam lah. Okay, kalau saya nak listkan kolam banyak gila. Right? Dan untuk reban, untuk setiap kolam tu pula ada reban. So reban ni siapa? Reban ni adalah peminat. Okay, contoh ada yang minat kosmetik, contoh ada yang minat kepada fotografi, ada yang berminat kepada main game kan,
Streamer sekarang banyak gila kan. Dan di situ juga ada reban-reban yang orang suka tentang makan ayam kampung kacuk, ada yang suka ayam asli. Macam kita sekarang ni, kita berada dalam reban antara kacuk asli, antara dua tu lah biasanya. Okay, ada juga yang buat daging, kemudian ada yang buat puyuh dan sebagainya, itik dan sebagainya, lembu ni lah. So itu adalah kolam. Right? Ini adalah kolam. Okay, kolam. So reban adalah prospek yang berpotensi lah. So maksudnya contoh ayam kampung kacuk fan dia tak semestinya orang yang nak menternak. Okay, peminat tak semestinya orang yang menternak. Sebagai contoh reban A. So peminat ayam kampung kacuk. Saya tak generalkan, ni general baru. Okay, di mana dalam peminat kita boleh pecahkan kepada dua. Satu, orang jenis yang nak menternak ataupun yang orang kata jadi usahawan ayam kampung kacuk. Ada juga yang sekadar pembeli. Dia memang fan ayam kampung kacuk tapi dia nak makan je. Dia nak makan je. Maksudnya pembeli lah. Ada penjual, ada pembeli. Okay. Kalau penjual tu pecahkanlah lagi. Kan? Pecahkan lagi. Ayam hidup, ayam frozen, ayam segar, ayam salai dan sebagainya. Pembeli satu je lah. Right? Okay. Setakat ni okey tak penerangan tentang kolam reban ni? Okey tak? Saya takut laju sangat sebab ilmu yang saya dapat ni tuan-tuan, saya betul-betul faham. Okay, pada tahun ini baru saya clear gila. Okay, baru clear gila tentang benda ni lepas saya dah buat. Right? Dan juga waktu tu saya pun masa ketika itu saya join satu kelas bulan Mei. Bulan Mei saya ada satu kelas oleh salah satu sifu, dia bukan sifu ayam lah, right? Sifu pengurusan, di mana dia explain kan tentang kolam ni. Alright, okay. Tuan Firdaus Aziz okay. Tuan Nazri pun kata okay. Alright, Alhamdulillah. Yang lain lagi 4 orang ni okay ke KO? Tolong type okay ke KO? Okay Tuan Sofian, okay, Alhamdulillah. Faham, right? So saya tukar balik. Okay. So sekarang ni tuan-tuan, apa yang berlaku adalah untuk Tuan Lau pun okay, right? So sekarang ni kita dah faham. Okay, dalam Facebook dia ada peminat dia. Dalam Google ada peminat dia. Tapi kali ni kita fokus kat Facebook. Saya bagi contoh mostly Facebook lah. Sebab kebanyakan kita interaksi pun oleh Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Right. So sekarang ni tuan-tuan, kita ada pelbagai jenis reban dalam ni. Okay, kita ada banyak gila kolam. Dan dalam kolam tu ada banyak gila reban. Okay, di mana kita punya peminat berkumpul. Okay, dan setiap satu tu ada peminat dia lah. Alright, dan kita nak cari peminat reban mana. Okay, kalau dalam ni sekarang ni, kita nak cari reban yang mana? Siapakah yang kita nak tarik kan? Cuba tulis. A ke, B ke, C ke, D? Siapa yang kita nak tarik sekarang ni? Siapa yang kita patut fokuskan apa benda yang kita buat ni? Jual kat siapa? Cuba komen. Okay, terima kasih Tuan Taufik Mota. Type okay. Right, cuba komen. Okay, Tuan Lau kata, okay, Tuan Lau fokus kat B. Okay, yang lain? Tuan Taufik, Tuan Sofian, Tuan Nazri, Tuan Firdaus. Tuan nak fokus kat reban mana? Okay, sebelum saya masuk kepada yang lebih besar kejap lagi. Alright. Sebab sekarang ni kita nak tahu siapakah pelanggan kita sebenarnya. Okay. Yang lain? A dan B. Okay, Tuan Sofian dia nak AKK dan juga asli. Boleh, tak ada masalah. Okay, kejap lagi saya akan explain lah macam mana nak extract diorang ni. A, alright, A dan B. Okay, so sekarang ni adalah, tuan-tuan nampak kan? Nampak ke? Okay, so sekarang ni apa yang berlaku adalah kita dah tahu kolam-kolam yang ada dekat dalam industri Malaysia ni ataupun dalam pasaran Malaysia lah. Biasanya orang kumpul kat mana. Dalam ni kalau tuan-tuan nak jadikan kolam WhatsApp pun boleh, tak ada masalah. Kolam Telegram pun boleh, tak ada masalah. Sebab saya kata tadi, ni contoh kolam.
Right? Bukan semua. Cuma saya nak bagi nampak dulu. Okay. So sekarang ni apa yang kita nak buat adalah, saya ambil ni. Okay. Apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita dah tahu kolam-kolam. Right? Kolam 1, kolam 2, kolam 3, kolam 4 dan juga kolam 5. Right? Kita dah tahu ada 5 kolam yang ada reban yang kita nak tarik. Okay, reban yang kita nak tarik. Jadikan kita punya crowd. Okay, so apa yang kita buat adalah kita nak pastikan diorang semua ni masuk dekat kita. So daripada Facebook, let's say lah dalam reban tu ada macam-macam lah. Let's say reban yang Kampung Kacuk, ada yang saiz kecil, ada yang saiz besar, ada yang terbantut, ada yang sakit dan sebagainya. Contoh. Okay, tuan-tuan boleh imagine dalam setiap reban tu ada yang sakit, ada yang kecil lagi, ada yang bantut, dah memang terbantut dah, dan ada yang dah sedia, ada yang dah besar. Okay, kejap lagi saya cerita kenapa saya sebut macam tu, right? So kita nak collect diorang semua ni, kita nak ambil semua ayam dalam reban tu, masuk dekat dalam kita punya kolam dan juga reban kita. Okay, kita nak masukkan semua. Right? So macam saya cakap tadi, siapa yang ada dalam reban tu? So satu adalah ayam dah besar. Okay, ayam besar. Saya guna mouse ni. 2 adalah ayam yang kecil. Okay, besar ni contoh kalau AKK 2 bulan tu dah kira besar lah. Dah ready untuk jualan. Nanti saya explain satu ni kenapa saya asingkan diorang. Okay, ada yang kecil. Okay. Kemudian 3 ada yang terbantut. Betul tak? Dalam kita menternak ayam tak kisah asli ataupun kacuk, ada yang terbantut. Okay. Apa lagi? Ada yang sakit dalam reban tu. Okay. Right. Lagi apa? Besar, kecil, bantut, sakit. Dalam reban ada apa lagi situasi yang berlaku? Cuba share kat saya. Apa lagi situasi anak ayam bila dalam reban ni? Hai Tuan Ashraf Zainal. Selamat datang. Okay. So sekarang ni kita ada besar, kita ada kecil, kita ada bantut, kita ada sakit. Right? So sekarang ni tolong type kalau boleh tulis di ruang komen lah. Besar, kecil, bantut, sakit. Tolong type untuk kawan-kawan yang ada. Oh mati. Okay. Betul. Ada yang mati. Relevan? Okay, ada yang mati. Kan? Okay, cun. Alright. So sekarang ni apa yang berlaku adalah sebab saya ingat 5 tadi. Tu yang fikir apa benda satu. Alhamdulillah, terima kasih. Oh cacat. Cacat dengan sakit kita kategori dalam satu orang yang sama lah. Ayam yang sama lah. Boleh Terima kasih Tuan Nazri bantu saya. Alright. So sekarang ni besar. Contoh setiap kolam ada reban. Let's say kita fokus reban ayam Kampung Kacuk yang dalam Facebooknya kolam. So dalam reban kacuk ada besar, kecil, bantut, sakit dan juga ayam mati. Besar ini, okay, dia bawa satu karakter di mana itu adalah ready buyer. Apa dia? Cuba type. Ayam yang besar sama dengan ready buyer. Pelanggan bersedia untuk beli produk kita. Cuba type. Tak tolong type bantu ramai-ramai. Right? Ayam besar sama dengan ready buyer. Itulah tanda dia. Okay. Alright. Boleh Okay. Kemudian yang kedua adalah ayam kecil yang belum membesar. Okay, yang belum membesar lah. Orang kata mungkin ayam ni baru 2 minggu, baru 3 minggu, tak cukup berat matang, kita tak capai berat yang kita nak 1.7, 1.4, kita tak capai lagi. Okay, so ayam yang kecil ni adalah orang kata buyer tapi belum sedia. Buyer tapi belum bersedia. Besar sedia je. Okay, thank you Tuan Sofian, thank you Tuan Nazri juga.
So yang kecil ini adalah menunjukkan di mana dia nak beli dengan kita tapi dia tak ready lagi. Contoh, okay, mungkin faktor kewangan, mungkin faktor jarak jauh sangat. Kita jauh sangat daripada tempat dia. Kita dekat KL, dia nak beli produk kita daripada Terengganu, daripada Kedah, okay, dan sebagainya. Contoh lah kecil tu, okay. Kecil pre-order. Dia belum ready lah, okay. Dia nak beli tapi belum ready. Yang ketiga pula adalah bantut. Okay, so bantut ni dia menunjukkan apa tuan-tuan? Yang terbantut ni. Okay, dia nak beli. Okay, so bantut ni adalah dia orang kata nak beli tapi takkan beli. Bantut ni dia nak beli. Okay, contoh COVID-19 melanda Malaysia, betul? Okay, so bulan Mac, 18 Mac hari tu PKP dah dikuat kuasa lah, right? Dalam tempoh PKP tu, alright, even sampai sekarang pun dia let's say lah contoh dia diberhentikan kerja, dia tak ada job dan sebagainya. So pada saat ketika itu, antara industri yang naik adalah industri makanan. So makanan melengkapi ternakan, dan salah satu ternakan itu adalah ayam kampung. So that's why waktu itu ayam kampung memang naik mendadak gila-gila. So sekarang ni tengah menaik. Sebab tu kalau you pergi kat veterina, dia akan cakap macam cendawan tumbuh selepas hujan. Sekarang ni orang nak daftar lesen unggas. Waktu PKP, start daripada PKP hari tu bulan 3. So tapi diorang ni adalah yang orang kata hangat sementara lah. So lepas tu macam sekarang dah PKPP, di mana kebanyakan orang dah mula boleh cari kerja balik, dah boleh jalani hidup yang biasa. So diorang ni hanya semangat waktu trending je. Itu maksud bantut. Dia semangat awal tu nak membesar tapi bila dia dah rasa macam tak boleh pergi ataupun dia dapat kerja lain, so dia pun dia lupakan. So itu adalah yang bantut. So pelanggan macam ni ataupun pelanggan macam ni yang nak ayam kampung tapi dia tak nak, at the end of the day dia macam jadi malas nak beli. So kita kategorikan dia sebagai pelanggan terbantut lah, macam tu ayam bantut. Dia trend. Okay, sebagai contoh apa lagi? Dulu aiskrim pasu trending gila. Shell out dulu bapak di merata tempat ada shell out. Sekarang ni orang nak pergi shell out dah. Tak segairah dululah. So sekarang benda-benda tu dah terbantut. Dia tak jadi satu in trend dah. Faham tak? Setakat ni faham? Buat benda lebat. Betul. Tapi adakah kita nak buang pelanggan macam ni? Okay, dia dah follow kita kan, dia tengok kita buat apa selama ni, tapi dia tak nak beli pun kan, dah terbantut kan, tak nak beli kan. Tapi ada masa benda yang kita post kadang-kadang terkena kat jiwa dia share juga sekali-sekala. So dia buat meriah reban. Okay, nampak tak setakat ni apa yang saya cuba tunjukkan? So kita ada besar tadi yang dah ready buyer, yang memang kadang-kadang dia repeat order, dia nak beli sekarang. Kau bagilah harga RM20 seekor pun aku beli sekarang. Okay, kau charge delivery RM10, aku boleh bayar, tak ada masalah. Itu adalah ayam besar ataupun term dia adalah ready buyer. Kedua adalah ayam kecil, dia ada halangan sikit untuk beli produk kita. Penat bisnes ikut trend? Yes. Penat. Saya tukar-tukar kan. Yang penting adalah kita inovatif, kita kreatifkan kita punya ni. Tapi biasalah orang tak bersedia benda-benda viral, dia up waktu tu je. Dia trend waktu tu je. At the end of the day, bila dah medentu dah mati, ada yang ikut mati, ada yang maintain lah. Alright? Okay. So sekarang ni, bantut adalah orang yang semangat sekejap. Okay. Ataupun dia memang rasa nak beli waktu tu, tapi lalai dia tak nak beli. Okay. Tapi dia buat meriahkan reban lah. Kadang-kadang benda yang kita share, benda yang kita follow, dia bantu sedikit sebanyak kita. Alright. Next adalah sakit. So ayam sakit ini dalam ni adalah Waalaikumsalam Cik Yam.
Selamat datang. Banyak terlepas lah ni. Okay. So ayam sakit pula adalah haters. Type sikit. Ayam sakit adalah haters. Orang kata apa benda kita buat pun tak betul. Cuba type. Ayam sakit sama dengan haters. Pembenci. Haters. Type. Ni realiti sebenar tapi saya bagi contoh ikut term ayam kampung supaya tuan-tuan jelas dengan apa yang kita ingin sampaikan. Right? Cuba type. Ayam sakit adalah haters. Okay, dia buat masalah je dalam rebang kita. Kalau kita biarkan dia mungkin akan meribat ke ayam lain kan. So haters ni tak apa nanti boleh. Alright Cik Yam. Okay. So ini adakah kita nak belai dia ke ataupun kita nak buang dia? Sakit perasaan asal dengki. Oh baik sangat aja tu. Alright, PhD lah. Okay. So ayam sakit. Okay. Kita ada dua choice kan. Bila ayam tu sakit kita ada dua choice. Satu, kita bunuh dia. Kita takai dia. Bunuh pula kan. Astaghfirullahaladzim. Kita takai dia. Kedua adalah kita rawat dia. Betul. So bergantung kepada tuan-tuan. You nak block dia. Ban dia. Kan. Ataupun you nak you jangan layan dia. You rawat dia. Sampai satu tahap dia jadi fan kita. Bergantung lah. Bergantung. So you ada dua choice untuk okay. So last kali adalah ayam yang mati. So ayam yang mati ni kau promote lah macam mana pun kat dia, dia takkan beli. Faham? Kau promote lah macam mana pun dia dekat dia, produk ni equality, ada my gap, ada my organic, ada itu, ada ini. Tapi dia takkan beli dengan kita. Right? Ayam yang mati adalah customer yang kita kena elakkan lah. Tak payahlah fokus. Kalau dia kata dia tak nak, then you just forget about him or her. Move on. Okay. Sakit semelih. Okay, sembelih, bakar, tanam dan sebagainya lah. Alright. So, saya buat ringkasan balik in case lah tak clear. Okay. In case lah tak clear. So, sekarang ni kita ada ayam besar. Okay, ayam yang kecil, ayam yang bantut, ayam yang sakit dan juga ayam mati. So ayam yang besar di sinilah sebenarnya yang kita nak cari. Betul? Jual aja ke perkumpulan. Alright, okay, terima kasih kepada Tuan Firdaus Aziz, dia ringkaskan. Okay, terima kasih banyak. Alright, terima kasih yang lain jugalah yang menaik terus komen dan sebagainya. Alhamdulillah. Right? So ayam yang besar ni lah yang kita kena check balik. Okay, kita check balik pelanggan kita. Adakah pelanggan kita ni seorang guru. Bagi contoh seorang guru. Okay, so you tengok dalam customer you, ready buyer you mostly adalah cikgu yang jawatan tetap, orang-orang yang pejabat. So lepas ni you dah tahu dah, ready buyer adalah kategori orang yang macam ni. So you fokus dekat cari ayam yang dah besar. Okay, you cari ready buyer. Macam mana nak cari ready buyer, you check je balik. Siapa yang selalu beli, apa background dia, perempuan ke lelaki dan sebagainya. So kalau kita tengok ready buyer macam cikgu, so maka lepas ni kita boleh lah target step satu sekolah, satu cikgu. Lantik satu ejen sebagai contoh lah. Alright. Kemudian yang kecil-kecil ni pula tuan-tuan, dia just ada kekangan. Dan kita kena tetap jaga dia sampailah dia jadi ayam yang besar. Okay, sehingga dia boleh jadi ready buyer. So kita belai, bagi konten setiap hari, sekali-sekala bagi promosi. So di situ kadang-kadang bila promosi, dia tiba-tiba boleh jadi ayam besar. Sebagai contoh lah. Okay. Promosi ada, ataupun waktu tu raya you bagi, let's say lah, dengan beli seekor ayam ni, you akan dapat free organ dalam. Free hati sekilo. Contoh. Pedal sekilo. Contoh. Right. Ni sebagai contoh lah saya bagi. Right. So ayam terbantut ni adalah ayam yang memang takkan besar. Dia punya cara nak beli pun macam Tuan Firdaus cakap, kalau sempat waktu tu dia tengah membesar, dia akan belilah. Tapi bila dia terbantut, maka dia takkan beli. Dia 50-50. Alright. So orang yang macam ini,
Right? Prospek macam ni adalah you kena biarkan dia. You kena bagi je, layan je. Sebab kadang-kadang bila dia terkena jiwa dia dengan content yang you buat, dia akan tolong share. Okay, content bila you buat macam tu, dia akan share kadang-kadang. Alright? So you kena jaga paling banyak 3 ni you wajib jagalah. Tapi ayam yang dah besar, customer yang sedia ada, you kena jaga elok-elok supaya dia repeat order. Alright? Cerita pasal repeat order nanti, cara-cara tips-tips repeat order kita share lain lah. Okay? Kemudian ayam yang sakit, haters, dia boleh jadi 2. Okay, sebagai contoh, saya bagi contoh paling senang, paling hangat 2 minggu lepas, Azizan Osman lah. Sebagai contoh Azizan Osman lah. Right, Datuk Azizan Osman, right. Waktu tu saya tengah kelas dengan dia juga pula tu. Okay. Ilmu menarik hari ni, pemikiran di luar kotak. Alhamdulillah. Okay. So, apa yang berlaku adalah Datuk Azizan Osman, dia keluarkan satu statement berkenaan dengan waktu free lapang sebagainya. You buat dapat 1 juta tak? Contoh. Okay. So, ada haters dalam tu. Sebenarnya tuan-tuan, dalam haters tu, bila dia share kat wall, dia hujah itu, hujah ini. Sedangkan ada supporter kita. Ayam yang dah besar, ayam yang kecil lagi, ayam yang terbantuk tu 50-50 dengan kita. Dia orang yang kadang-kadang backup. Okay. So kadang-kadang haters ni boleh menjadi penyebaran untuk bisnes kita. Dengan syarat you dah ada result, you dah ada hubungan baik lah. You jaga elok-elok lah. Okay. Ready buyer, ayam yang besar, orang yang half-half yang orang kata nak beli tapi ada kekangan kan, ayam kecil dengan ayam bantut ni you kena jaga elok-elok. Jangan bagi sampai dia berjangkit dengan ayam yang sakit tu. Okay. So belai elok-elok. Belai je. Okay. Ataupun you nak ban lah, ikut you lah. Okay. Dan last sekali adalah ayam yang mati, di mana whatever you promote, macam mana you promote, you bagi free pun dia tak nak. Contoh, memang customer ni tak ada keperluan AKK dalam hidup dia. Dia tak nak ayam kampung asli ke kacuk ke, dia tak nak. You promote, I tak makan ayam babe, I vegetarian. Contoh. Buat apa you promote kat orang macam ni? Okay. So, you kena tahu siapa yang you patut fokuskan, you punya energy dan juga you punya attention tu. Okay. Supaya mereka dapat beri perhatian balik kepada you. Okay. So, saya harap, terima kasih. Okay. Menarik hari ni Tuan Sofian. Okay. So, benda ni kenapa saya share, sebenarnya ada penerangan tambahan. Okay. Dalam yang saya share ni, ada penerangan tambahan di mana, okay, di mana sebenarnya tuan-tuan, kenapa semua kolam ni kita kena bawa ke dalam kolam kita, kerana, okay, you nampak banyak kolam kan? Kenapa kena bawa ke kolam kita? Sebagai contoh, let's say lah, satu hari nanti Facebook you kena ban. You tak boleh buka Facebook dah lepas ni. So macam mana you nak contact balik peminat ataupun reban-reban yang ada dalam Facebook tu? Melainkan you dah ready, you dah ada database dia, you ada nama, you ada nombor telefon at least. Okay. Kalau you tak ambil 2 benda ni, maka you akan rugi lah. Sebab kalau selama ni you pancing dekat kolam orang, you asyik pancing kan, you post dekat you punya Facebook dan share dekat grup-grup, orang beli kat situ. Tapi andai kata satu hari nanti Facebook dah tak ada. Contoh Friendster dulu ada. Sekarang Friendster dah tak ada. So apa yang you nak buat? You nak buat macam mana? So satu-satunya cara adalah semua kolam yang you tahu, you kena dapatkan nama dia, you kena dapatkan nombor telefon dia, masukkan dalam kolam yang you boleh control. Okay, bila-bila masa. So itulah penting tentang pemasaran yang rahsia yang saya ingin share lah pada hari ni. Okay. Ayam saya pun vegetarian. Makan ketua ayam dengan jagung. Allah Rabbi. Buat database customer. Betul Cik Yam. Alright. So saya rasa itu sahaja. Ada soalan ke? Saya rasa itu je yang saya ingin kongsikan pada hari ini. Jual kat TikTok. Boleh?
Sebenarnya TikTok ni, okay, dulu 2019 saya join satu kelas ni, dia remeh-temehkan TikTok. Bila PKP berlaku, COVID-19 melanda satu negara, TikTok antara yang top social media yang naik sekarang ni. That's why tuan-tuan nampak ada TikTok for business. Okay, tapi kita tak boleh lah jual cara buat kita tulis kat Facebook. Facebook boleh tulis perkataan panjang. TikTok tak boleh. TikTok caption ataupun title, tag orang, terus hashtag. Dan dia tak ada you nak baca artikel ke dalam tu, tak ada. Oh, Syian awak baby ya. Kucing-kucing terkejut. Dia melanggar kotak. Okay. That's why TikTok kalau you nak buat sekarang ni, sebab TikTok you boleh linkkan you punya Instagram, you punya YouTube masuk dekat ni lah kolam di sana tempat lain lah. Okay. Tapi advance sangat lah. Saya tak suggest TikTok lagi lah. Okay. Sebab tuan-tuan kena confident buat video dan juga menarik. Alah, chicken dance. Saya daripada kecil saya buat benda tu, bosan dah. Okay. Alright. So saya harap ada soalan ke? Okay. So saya harap ilmu yang saya kongsikan pada malam ini, alright, dah lah hujung minggu, tuan-tuan join juga saya punya ilmu. Saya punya sesi live hari ini. Okay. Dan ketahuilah bahawa ilmu-ilmu pelik-pelik, okay, ataupun ilmu-ilmu advance yang jarang dengar, saya akan share Sabtu Ahad lah. Saya bagi hint kat sini sekarang lah. Okay, saya akan share pada hari Sabtu dan Ahad je. Okay, pada hari-hari biasa, kita akan lebih fokuskan dekat isu-isu. Okay, saya dapat isu pada waktu tersebut, maka saya akan share benda tu. Alright, cuma Sabtu Ahad, saya akan spendkan masa lebih kepada pemasaran. Okay, sistem reban semua tu benda yang fix tuan-tuan. Yang banyak gila A to Z dia tu adalah dalam pemasaran. Dan juga jualan lah, macam mana you nak communicate. Kalau customer blue tick je nak buat apa dan sebagainya. So konten-konten tu saya akan buat Sabtu Ahad lah. Okay. Tapi untuk Isnin hingga hari Jumaat lebih kepada motivasi dan juga isu-isu semasa lah yang saya tengok. Dan sekarang isu semasa apa? Tak habis-habis. Orang explain AKK tu apa, kacuk dengan apalah dan sebagainya kan, dengan pening kepala kan. Tapi tak payahlah. Macam saya ambil pendirian untuk kita diam je lah. Tengoklah siapa yang nak cakap. Right. So tak ada soalan Okay, jadi terima kasih kepada anda semua lagi sekali. Jumpa anda esok jam 9.30 malam. Macam biasa, topik saya akan upkan dalam pukul 5. Kalau saya rajin, saya upkan tengah hari lah. Right. Terima kasih kepada semua yang live. Okay, pada awal hingga akhir. Yang baru join di tengah jalan, jangan lupa untuk tengok video dan jangan lupa share. Okay, dalam grup dan sebagainya lah. Jadi saya Coach Razin. Khaira Agro. Jumpa anda esok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Selamat malam. Sama berhenti juga kalau siapa yang bercuti.